Assalamualaikum, apa khabar semua kepada yang sedang bercuti. Okey, kita cerita sedikit tentang Lubnan. Hassan Nasrullah buat statement. Lubnan memberi amaran kepada Israel kerana menyerang tempat orang awam di Lubnan. Dan Hassan Nasrullah berkata Hizbullah akan membalas balik apa yang Israel lakukan. Dan Hizbullah tidak pernah berbohong kalau mereka nak. Kerana Hizbullah hanya menyerang misail di tempat askar Israel. Dan kalau Israel membunuh orang awam Lubnan, Hizbullah akan membalasnya. Ini adalah statement dia. Dan Abu Ubaidah berkata sekarang adalah saat akhir Israel. Dan sekarang berperang dengan Zionis US. Bukan Zionis Israel, Zionis US. Dan Hamas masih menyerang Israel di mana-mana. Dan Al-Qassam Brigade berkata, tidak semua serangan yang Israel yang mereka buat terhadap Israel, mereka upload. Kerana ini adalah taktik perang Hamas. Dan beribu askar Al-Qassam yang menunggu turn untuk berkhidmat untuk Palestin. Dan serangan Israel telah menyebabkan tahanan Hamas, iaitu rakyat Israel sendiri, mati atau cedera kerana serangan Israel lakukan. Dan semua negara US dan EU memberi amaran kepada Yahoo yang Yahoo melakukan. Apa yang Yahoo lakukan ini adalah bahaya. Kerana Rafah hanya kawasan kecil untuk pelarian Gaza yang dipaksa ke situ oleh Israel sendiri. Nah, walau negara-negara Arab sendiri memberi amaran kepada Israel jangan menyerang Rafah. Kerana pasti lepas ini pelarian Palestin akan bertambah di Middle East. Ini yang mereka akan hadapi. Maaf teman-teman kalau kata saya ni kasar, kerana negara Middle East bukan baru sekali membenarkan pelarian Palestin ke negara mereka. Malah di Malaysia pun ada kan teman-teman. Dah banyak kali dah. Jadi kali ini negara Arab mungkin akan buat kerja gila, ini yang saya doakan. Dan US tidak akan dapat menyelamatkan Israel selepas itu. Dan 2 minggu deadline ICJ lagi. Deadline ICJ lagi 2 minggu. Jadi lepas ini US sendiri tak dapat selamatkan Yahoo. Kerana sekarang Yahoo pun tak mematuhi apa yang ICJ nak. Walau dalam kerajaan Yahoo sendiri takut taktik Yahoo ini terlalu tamak untuk padamkan peta Gaza. Dan bukan Hamas duduk diam dalam perang ini. Anda bayangkan apa yang Yahoo nak sekarang? Gaza hilang dari peta dunia. Ini yang dia nak. Dan dia berkata Rafah tempat Hamas mendapatkan semua senjata untuk perang ini. Dan setiap berita saya katakan yang senjata Hamas made in Palestin sendiri, bukan daripada luar. Selama ini kita doakanlah teman-teman semua negara beri bukan hanya tekanan kepada Israel dengan kata-kata, tapi negara Arab akan memberi tekanan Israel dengan serangan besar-besaran. Egypt dah panas, Turki dah panas, Saudi pun dah panas, Houthi pun dah panas, malah Hizbullah pun dah panas. Mereka ada banyak kad yang mereka boleh gunakan. Sebenarnya negara Arab ni banyak kad yang mereka boleh gunakan. Ekonomi apa semua mereka boleh lumpuhkan Israel bila-bila masa saja. Tapi jangan lupa teman-teman yang Israel ni ada bom nuklear. Sebab tu kita lihat progres negara Arab terlalu berhati-hati. Dan jangan ingat Al-Sisi Egypt akan buka border untuk pelarian Palestin. Dengan Al-Sisi menghantar sekarang askar dan tank mereka di border dengan banyaknya. Teman-teman, hari ini saya lihat seorang lelaki Rohingya membawa anak meminta sedekah. Ini viral di Malaysia. Dan orang Malaysia tidak dapat terima pelarian teman-teman. Dan saya pernah nampak video 2 rakyat Palestin di Malaysia meminta sedekah di Malaysia. Dan rakyat Malaysia tak boleh terima teman-teman. Inilah yang dihadapi oleh negara Arab.
rakyat mereka tak boleh terima pelarian Palestin lagi. Dah terlalu lama sangat. Jadi fikirkanlah, kita doakanlah supaya dekat 1 juta lebih rakyat Gaza ni takkan jadi pelarian ke luar negara, kerana mereka tidak akan dapat balik semula ke Palestin. Dan apa yang terjadi beberapa jam lepas di Gaza, Netanyahu statement berkata dia berkata semua Israel adalah di depan dan kena fight. Dan Yahu kata tidak akan terima proposal Hamas selagi Hamas tidak kurangkan apa yang mereka minta. Dan Israel makin dekat dengan Hamas di Khan Yunis. Jika sesiapa tidak setuju, kami serang Rafah, memang nak kami kalah dengan Hamas. Dan dia ditanya oleh wartawan kenapa dia tidak ke Kairo masa perbincangan di Kairo. Dia kata dia ada menghantar ketua Mossad di Kairo untuk menjadi wakil dia. Dan dia ditanya tentang ekonomi Israel sekarang yang jatuh, dan dia respon berkata selepas perang baru kita fikir tentang ekonomi, dan kita rakyat Malaysia jangan lupa teruskan boikot. Dan dia ditanya tentang pelarian Israel yang tinggalkan rumah mereka kerana perang ini, dan rakyat Israel yang telah meninggalkan Israel berjuta adakah mereka akan balik? Dan dia jawab yang 7 hari bulan tidak akan berulang lagi, tapi dia kata Israel harus risau adalah misail dari Hamas dan Hezbollah. Ini kata statement dia. Cerita terbesar kita ialah hari ini adalah askar Ukraine berundur dari ADFK. Dan yang bernasib baik dapat selamatkan diri. Dan lepas ini jalan ke Dnieper River lah Rusia akan senang maju. Mereka akan terus maju ke Dnieper River ni. Kalau anda lihat peta, mereka sekarang Rusia maju ke Dnieper River. Makin maju ke Dnieper River, ke sungai yang panjang membelah Ukraine ni. Dan 45 line askar Ukraine juga meninggalkan line mereka tanpa mematuhi arahan-arahan orang atasan. Tapi Jeneral Ternatsky, ketua askar Ukraine di ADFK, berkata sekarang Ukraine cuba bina pertahanan di luar ADFK untuk bertahan balik. Dan bukan senang nak meninggalkan ADFK kerana Rusia dah meletakkan periuk api di jalan keluar ADFK. Jadi kita lihat banyak jasad askar Ukraine yang KIA, Kill in Action, kerana cuba melarikan diri dari ADFK. Dan sekarang Rusia pula sekarang semakin mara. Dan mustahil kalau askar Ukraine yang masih berada di ADFK dapat lari. Banyak berita yang mengatakan askar Ukraine menyerah diri, dan Rusia Air Force, artillery Rusia masih aktif sekarang mengebom ADFK. Dan 110 brigade Ukraine yang mempertahankan ADFK dari sebelum serangan di ADFK komplain yang mereka telah ditinggalkan, dan sekarang mereka dikepung, dan mereka menyalahkan kerajaan Zelensky kerana meninggalkan mereka di sana. Dan brigade yang dihantar Zelensky juga baru-baru ini pun sekarang dikepung. Dan ni ada satu kisah menarik di satu kilang yang besar, dia panggil coke plant dekat ADFK. Dan saya pernah katakan beberapa hari ni, kilang ni bawah tanah dia memang dia dah buat pertahanan apa semua, simpan makanan, simpan senjata di bawah kilang ini. Tak dapat dibayangkan lah berapa dalam bawah tanah mereka buat macam camp mereka tau, askar-askar Ukraine, untuk menyimpan makanan, senjata semua. Jadi sekarang askar Ukraine dia ada peluang untuk lari daripada kilang ini, tinggalkan kilang. Mereka berundur dan mereka boleh tinggalkan kilang ini. Tapi tidak, mereka masuk ke dalam kilang ini. Kita pun tak tahu apa motif mereka, kerana apa? Benda yang sama terjadi di kilang Azov sebelum ini. Di tempat lain lah. Benda yang sama.
Mereka melarikan diri ke bawah kilang tu, sembunyikan diri dan dikepung oleh askar Rusia selama seminggu lebih kurang, tanpa dapat makanan, tanpa dapat minuman. Dan Putin buat statement masa tu, jangan biarkan walau lalat sekali dapat lari daripada kepungan kita. Sampai macam tu statement Putin masa tu, saya tak boleh lupa. Jadi mereka ada peluang untuk melarikan, kalau kita tengok peta, mereka ada peluang untuk melarikan diri. Tapi mereka tak nak, mereka lari kat bawah. Mungkin mereka nak menyerah diri lepas ni. Ini adalah jalan terbaik. Kalau mereka dapat lari keluar daripada kawasan perang, mereka akan kena pergi perang balik. Mereka akan mati. Mungkin ini adalah peluang mereka untuk menyerah diri. Masya Allah, mana kita tahu askar Ukraine memang dah penat berperang dengan Rusia ni. Kerana apa? Dah macam punching bag. Dah macam punching bag, teman-teman, askar Ukraine sekarang. Masya Allah. Assalamualaikum. Jangan lupa share, teman-teman. Jangan lupa share. Okey, like. Buka je video saya, terus tekan like. Itu akan menambah algoritma video kita ni. Tolong askar 1459 ni, tolong buka je video saya, tekan like. Tolong support channel ni. Hurrah everybody. Hati-hati di jalan raya, okey?